وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur dengan nikmat Islam dan iman yang telah kita kecapi selama ini dengan berusaha menambahkan ilmu dan amal serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita sentiasa membina ketakwaan dengan beramal ibadah kepada Allah dan mengikut sunnah Rasulnya, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Rasulnya. Mudah-mudahan akan menjadikan kita insan bertakwa dan beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Marilah kita bersama-sama menghayati khutbah yang bertajuk Ciri Utama Pemimpin yang Kucari. Mudah-mudahan akan memberi manfaat dalam kehidupan kita. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pemimpin yang berjaya adalah seorang pemimpin yang bersifat takwa, yang dapat melahirkan dirinya sebagai pemimpin yang diteladani, yang dapat memimpin dirinya ke arah kebaikan dan kebenaran. Malah ia mampu memimpin keluarga, masyarakat dan negara. Antara asas utama kepimpinan berdasarkan ayat Al-Quran dalam mukaddimah tadi ialah perlunya sebagai pemimpin bersifat amanah dan adil kepada ahli atau rakyatnya. Pemimpin yang bersifat amanah dan adil bukan sekadar retorik, tetapi dibuktikan dengan kesungguhan dan amalan. Sifat ini mesti dimiliki oleh pemimpin dan menjadikan ia sebagai prinsip asas kepimpinannya agar ia dipercayai dan dihormati. Sebaliknya, jika prinsip asas ini diabaikan, maka hilanglah kepercayaan, keyakinan dan penghormatan kepada seseorang pemimpin itu. Prinsip asas utama inilah yang akan melahirkan budaya kerja, yaitu tadbir urus yang baik. Tadbir urus yang baik itu ialah bagaimana sesebuah institusi itu dapat mengurus sesuatu amanah itu bebas daripada penyelewengan dan korupsi. Muslimin sidang Jumaat sekalian, peranan utama seseorang pemimpin ini pernah dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyati, wal rajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha." Setiap orang daripada kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin akan ditanya berkenaan rakyatnya, seorang suami akan ditanya berkenaan keluarganya dan orang di bawah tanggungannya, dan seorang istri akan ditanya berkenaan urusan dalam rumah suaminya dan ahli keluarganya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang memenuhi fitrah manusia sejagat melalui sifat-sifat dan kepribadian yang tinggi dan mulia, seperti sifat siddiq, yakni berkata benar, amanah, tidak khianat, tabligh, menyampaikan dan tidak menyembunyikan, dan fadhalah, yakni bijaksana,
tidak bodoh. Menurut sirah, sebelum baginda diangkat menjadi Rasul, pemimpin Quraisy pernah memberi gelaran Al-Amin kepada baginda kerana ketinggian sifat integriti dan accountability baginda dalam memberi perkhidmatan cemerlang kepada masyarakat. Gelaran Al-Amin ini telah membangkitkan dan mencetuskan rasa keyakinan dan kepercayaan berterusan kepada sebahagian besar masyarakat Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mihnah yang dihadapi oleh baginda cukup sengit, seperti pernah ditawarkan jabatan raja, wanita cantik dan harta kekayaan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meneruskan dakwah mengajak manusia kepada Islam oleh pemimpin-pemimpin kanan Quraisy. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak semua tawaran itu lantaran kekuatan integriti dan maruah kepimpinan baginda yang tinggi dan ampuh. Hadirin sekalian, keadilan Rasulullah dapat dilihat ketika Fatimah meminta baginda memberikan kepadanya seorang hamba dari harta rampasan bagi membantunya membuat kerja-kerja rumah. Tetapi baginda mensyurkan putrinya itu supaya mengamalkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 34 kali. Sebenarnya kisah ini telah mengkhabarkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun baginda seorang pemimpin sebuah negara, jelas lebih mengutamakan ahlus sufah yang hidup susah berbanding mengutamakan diri dan keluarganya. Semua khadam perempuan itu dijual oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wangnya digunakan bagi membantu ahlus sufah tersebut yang selama ini hidup fakir menumpang di pangkil-pangkil serambi masjid. Walaupun baginda seorang pemimpin negara, tetapi baginda lebih mementingkan maslahah orang lain daripada maslahah ahli keluarganya sendiri. Baginda tidak mengutamakan kroni atau golongan yang ada di sekeliling baginda, tetapi maslahah rakyatnya lebih diutamakan. Muslimin para tetamu Allah sekalian, pemimpin yang kita cari ialah pemimpin yang bersifat kepimpinan Rasul, iaitu bersifat amanah, adil, tulus, bijaksana dan berintegriti tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada sinilah pemimpin dirujuk sebagai pemimpin yang dihormati dan disegani. Pemimpin juga bukan sekadar untuk mendapatkan kuasa. Kuasa adalah suatu taklif atau amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah dalam kepimpinan tidak hanya terhubung dengan Allah sahaja, tetapi hikmahnya akan melimpah semula kepada umat manusia. Pemimpin yang adil, berintegriti dan dekat dengan Allah sentiasa menghisab dan muhasabah diri supaya nilai integriti itu akan sentiasa menyinari sesiapa yang berada di sampingnya. Berlaku adil pada diri dan orang lain amat dituntut dalam agama. Pemimpin adalah ikon kepada pengikutnya yang meletakkan thiqah dan kepercayaan tinggi terhadapnya. Ketidakadilan dalam memimpin sering menipu pengikut, bicara lidahnya hebat untuk mempengaruhi orang lain, hilang malu kepada Allah, adalah pemimpin yang termasuk dalam kelompok melakukan kefasikan dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala amat melarang pemimpin seperti ini dan tidak layak untuk menjadi pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Oleh itu, kita menyeru kepada pemimpin dan bakal pemimpin wajib memiliki prinsip teras ini. Seandainya ciri-ciri ini tercalar dengan pelbagai persoalan akhlak yang buruk, ia bakal menghakis keyakinan rakyat dan menjadi sumber fitnah kepada umat sejagat. Pemimpin Islam tidak sekadar diberikan kuasa dan meminta kuasa. Di sebalik kuasa itu ada amanah yang besar yang mesti dilunaskan dan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaat yang dikasihi Allah sekalian, agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka,
Janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Surah Al-Baqarah ayat 11 sehingga 12. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepada-Nya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك ولي عهد الإسلام وارتقب أمر الشاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية لمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله, kurniakanlah ya Allah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, wakafkan harta melalui penempatan wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta menjauhkan kami dan jauhkan kami daripada termasuk dalam golongan yang abaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.